This holiday season, we all wish for hope and healing. Children and families who spend their holidays at the hospital deserve a reason to believe in first steps, in giggles, high fives, and hugs. For 150 years, Children's National Hospital has provided world-class care and groundbreaking research. Please donate today to help patients and healthcare heroes this holiday season. Visit childrensnational.org/holiday. That's childrensnational.org/holiday. People like to have fun during the holidays. You know what's not fun? Returning an ugly sweater. Don't give anyone an ugly sweater this year. Give Choice gift cards from giftcards.com instead, and they can pick their own sweater from some of their favorite brands. It's genius. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Malam Seram pada malam ini dibawakan khas untuk anda ditaja oleh #Tim Mirza Fai. Terima kasih kepada anda yang telah pun mendapatkan khidmat daripada ejen hartanah Malam Seram yang top, iaitu Tim Mirza Fai. Mereka telah pun banyak membantu para pelanggan untuk mendapatkan rumah idaman mereka, dan sekiranya kalau anda perlukan bantuan daripada ejen hartanah yang telah pun memenangi banyak anugerah, anda boleh hubungi Mirza Subari dan Fai Muni untuk anda dapatkan khidmat supaya dapat membantu untuk menjual rumah anda dengan mungkin tawaran ataupun harga yang anda inginkan. Mereka akan cuba. Jadi boleh hubungi Mirza Subari di talian hotline Mirza Subari, iaitu 83832145, ataupun boleh hubungi Fai Muni di 83338555 untuk urusan jual beli hartanah anda. Kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah yang pertama pada malam ini. Kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik saudara para penonton Malam Seram, pengalaman yang ingin Casey bacakan ini yang pertama datang daripada pengirim yang hanya ingin dikenali sebagai Kak Mun. Apa khabar Casey? Juga para penonton Malam Seram, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Mun. Kakak nak berkongsi satu pengalaman. Kejadian kisah seram ini terjadi bila kakak bercuti ke Thailand. Peristiwa yang tak dapat kakak lupakan, kakak, suami dan juga 2 orang anak telah pergi ke Krabi, sebuah kawasan di Thailand yang difahamkan senang nak dapat makanan-makanan halal dekat sana. Ini first time kakak pergi. Sebelum ni 24 jam, kalau tak Bangkok, kakak akan pergi ke Pattaya. Bangkok, Pattaya, macam itulah. So bila anak cakap, "Mak nak pergi Krabi tak?" Kakak pun rasa okey lah, mengapa tidak kita tukar angin, kita pergi ke Krabi, yang mana kakak pernah dengar beberapa kenalan pergi ke sana. Jadi Krabi ini sebuah tempat, sebuah pulau di Thailand, yang mana ada satu village yang dipanggil Ao Nang. Village ini ataupun kampung Ao Nang ini kebanyakan adalah penduduk-penduduk Muslim Casey. Dekat kawasan kampung perkampungan Ao Nang ni memang senang nak cari makanan halal. Malah makanan-makanan mereka yang mereka masak adalah kena dengan lidah kita orang Melayu. Ada sambal belacan, ada asam pedas dan macam-macam lauk lagi. Jadi kakak sebelum pergi dah buat research dah. Setibanya di Krabi, kami telah pun dijemput oleh sebuah pengangkutan yang mana kami tempah hotel ni dah siapkan pengangkutan yang akan ambil kami daripada airport. Daripada lapangan terbang di Krabi
kami dibawa terus pergi ke hotel kami. Bila sampai, kami disambut dengan minuman dan memang kawasan tu bila on the way tengah tengok kiri kanan ni meriah Casey. Dengan turis, ya, pelancong-pelancong yang ada berbilang kaum dan dengan penduduk tempatan yang bermotosikal kebanyakannya ke hulu ke hilir. Turun saja daripada pengangkutan terus pergi dekat hotel lobby untuk check in. Oleh kerana pada masa tu kita sampai pagi, bilik belum siap. Kita hanya letakkan beg, bagasi kami dekat kawasan lobi hotel dan kami hanya akan dapat bilik sekitar jam paling awal 1 tengah hari. Jadi kita pun okeylah, letakkan beg. Dia suruh kita berjalan-jalan dulu ke pergi makan. Kita pun melakukannya. Dipendekkan cerita, akhirnya dapat masuk bilik dan kita pun keluar lagi berjalan-jalan. Kemudian kita balik dan kita keluar lagi. Pada waktu malam kita keluar untuk makan dinner Casey. Jamuan makan malam. Dekat kawasan Thailand ni, di Krabi, khususnya dikatakan kalau malam jangan pergi dekat mana-mana yang sunyi dan gelap sorang-sorang. Tepi laut berbahaya. Dekat kawasan tu banyak sangat penagih dadah. Mereka akan meragut, kata salah seorang pekerja hotel. Dia cakap dengan suami kakak lah, malam-malam macam ni kalau nak pergi tempat mana-mana mesti at least ada 2-3 orang. Jangan pergi sorang-sorang. So kakak dengan dia okey, faham. So tengah jalan-jalan kita pergi nak carilah tempat mana untuk kita makan. Ada sebuah restoran ni nak masuk tapi penuh. Jadi jalan dah jauh ke si. Jumpa satu pegerai. Gerai dia dekat tepi jalan. Dia sebuah gerai macam pushcart. Adalah dia menjual makanan. Bila tengok ni, ni macam orang Islam. So bila sampai, kakak nampak dia, kakak pun tanya, "You Muslim?" "Yes, Muslim. Assalamualaikum." Kakak pun, orang Islam Jadi dia pun suruh duduk. Dia tanya nak makan apa. Lat dekat beberapa meja, ada satu meja ni kakak nak ternampak ada seorang wanita yang agak berusia Casey. Mungkin pangkat seorang makcik kalau kakak. Kalau anak-anak mungkin pangkat nenek lah. So makcik ni tengah duduk dan memandang ke jalan raya. Kemudian kakak pun order lah makanan. Antaranya yang disiapkan adalah tom yum clear soup. Oh lemak. Kakak ni pun cakap macam tu. Leo pula. Ada makanan seperti mi pad thai dan juga banyak lagi lah. Kita pun pesan lah makanan untuk 4 orang. Ada dessertnya seperti biasalah, mango sticky rice Casey. Sambil kakak makan, kakak tengok wanita ni duduk seorang je. Kemudian kakak terperasan yang tukang masak dekat gerai dan jaga gerai ni tengok kakak. Dan kemudian dia datang ke arah kakak. Dia berdiri menghadang pandangan kakak ke arah wanita yang agak tua tu. Dia diri, dia tengok situ. "You from where?" Tanya dia dekat kakak dengan keluarga lah. Tapi dia waktu dia datang tu, dia diri depan kakak ni, kakak tak perasan yang dia sebenarnya nak block my view kan. Datang, "Hello, you from where?" Tanya dia. "Oh, we are from Singapore." "Oh, Singapore, welcome to Thailand," kata dia. "Welcome to Thailand. You first day here?" Tanya. "Oh, yes, first day." Kakak cakap dekat dia, suami pun cakap. Dan kita mula tanyalah, suami mula tanya dekat sini mana nak pergi best. Dia kata dekat sini, "Down here you can rent the bike. You can go around the Krabi. Only inside the Krabi can go around. Kalau nak sewa motosikal boleh tunggang motosikal, tapi dekat kawasan kampung Aonang aja. Maaf, dekat Krabi tu, kawasan Aonang aja awak boleh tunggang motosikal. Tak perlu pakai helmet." Dia cakap lah, dia ceritakan lah. Situ ada pemandangan daripada kawasan bukit yang cantik. Boleh bergambar dekat situ. Dia beritahu spot-spot. Casey, kakak masih terjenguk-jenguk tau. Tiba-tiba bila perempuan tu berdiri, kakak jenguk lagi. Perempuan tua tu dah hilang Casey. Dah hilang. So apa yang berlaku? Kakak pun tanyalah, "This one your shop?" Cakap, "Yes, my shop. This one belongs to my mother," kata dia. Kedai ni, gerai ni tepi jalan, popular. Dah lama sangat popular. Turis kalau datang mesti akan singgah kedai aku, kata dia. So kakak cakap, "Oh, minta maaf, kami first time datang Krabi. Kami tak tahu pun tentang kedai kamu. Kami tengah jalan nak cari makanan, tiba-tiba nampak gerai kamu kat ujung ni." Dia kata, "Yes, kita baru buka.
Selalunya kita buka lewat sikit lah. Dan untuk cater tu orang-orang yang pergi kelab, balik pub pukul 2 pagi 3 pagi nak makan, diorang akan datang sini. So okay, so kita pun bangun nak bayar. Kemudian dia kata lah, oh ni kedai, dia cakap ni kedai mak kau, ni dulu kedai mak aku lah, mak aku dah meninggal. And then dia keluarkan gambar ke sini, dia tunjuk gambar. Ini mak aku dulu, dengan gerai dia sama sih, same spot. Cuma adalah beberapa tempat yang dia dah tukar. Dan saya tengok wanita dalam gambar tu, alangkah terperanjatnya. Ini macam perempuan tua yang aku nampak duduk kat ujung tadi. Kemudian dia cakap kat kakak apa tahu? Ma'am, I know you see my mom. Yeah, she always sit here, give blessing. Yeah, you lucky ma'am, you see my mom. You lucky, kata dia. Kakak macam senyum, okay thank you. Kakak dah bayar, jalan. Kakak jalan, suami jalan dengan anak-anak. Anak suami tak nampak apa-apa pun. Yang nampak kakak kesi. Sebab wanita ni macam lain lah. Bila duduk, dia seorang duduk. Dan tak ada orang layan dia. Menurut pegerai, itu adalah mak dia yang dah meninggal. Dia cakap kakak ni sungguh bernasib baik dapat nampak mak dia. The founder of gerai makan dekat tepi jalan tu. Laki ke kesi? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Lepas tu bawah dia ada bawah dia ada cakap something. Saya sengaja saya biarkan anda tergantung sikit, laki ke kesi. Lepas tu ditambah kejap, mana tadi email tadi. Memang laki. Sebab bila kakak makan, contoh duit Sing dollar yang dia charge kakak sepatutnya $35. Dia kasih kakak discount 50%. Dia kata ini bukan dari aku. Ini adalah diskaun daripada mak aku. Kau ada. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu kisah yang diketengahkan, yang dikongsi dalam rancangan Malam Seram ya. Terima kasih banyak pada yang menonton harap saya punya mungkin telo-telo orang Thai bolehlah lepaslah just pass ke macam mana. Okey, terima kasih. Kalau anda sedang menonton yang baru masuk, selamat datang dan selamat menonton Malam Seram The Horror Talk Show. Selanjutnya saya nak kongsi daripada pengirim kita daripada sebelum tu saya tak hampir terlupa. Tadi dia cakap you are very lucky, you see my mom, you're very lucky kan, cakap dia. Kemudian my mom say give you 50% discount. Jadi bayar duit $35, makan untuk 4 orang makan, dia tak bilang lah makan apa kan, tapi untuk 3 orang. Dan kemudian dia kasih 50% diskaun, maknanya lebih kurang dalam hampir-hampir nak dekat $20 lah dalam $17 mungkin potongan harga yang diberikan Jadi sebab tu dia kata you very lucky. Kau nampak mak aku suruh kasih diskaun. So lain kali siapa yang pergi ke Krabi, gerai tepi jalan ni, saya tak tahu nama gerai dia apa, dia pun tak cakap kan. I see your mom. Nanti confirm dapat diskaun. You see my mom, you sure? Yes, I see your mom. There, your mom sitting. No, my mother is on your head. Baru kau tahu. You want to lie to me? Okay. Selanjutnya saya nak bacakan kisah. Yang ini daripada... ini adalah respon kepada cerita. Saya ada beberapa respon. Ada 2 lah respon, tak banyak pun. Satu respon yang kelakar seram. Satu respon yang seram. Kan saya rasa semalam Semalam ada saya share yang anak sedang belajar. Kemudian mak dia pegang bahu. Kan? Habis, mak buat Milo. Kan, ingat tak kan cerita tu, mak ada pegang bahu, mak buat Milo. Habis macam kenapa mak aku tak lepaskan tangan kat bahu bila dia tunduk nak tulis tu, tangan tu macam ikut dah turun. Jadi ini respon kisah seterusnya daripada
Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Zalina. Saya nak berkongsi pengalaman yang agak sama dengan kisah yang Casey share tentang seorang pelajar sedang belajar. Nama dia Julie kalau tak silap, dan mak dia pegang bahu ketika dia tengah belajar pada waktu malam. Yes. I had the same experience ketika saya juga sedang duduk dekat ruang tamu but not studying lah. I was sitting at my sofa dekat ruang tamu in my living room. Dekat ruang tamu tengah duduk dekat sofa. Masa tu tengah main game Casey. You know kalau kita main game kita tak boleh mata kita tu tak boleh alihkan pandangan. Saya tengah main game and then game ni pula tak ada pause. There's no such thing as pause. Kita keep on playing lah sampai tamat kan permainan tu. Saya tengah main game PUBG. PUBG. Dah lama tak main. Jadi, kita sambung kisahnya. Jom. So, saya tengah duduk dekat living room, ruang tamu. Tengah duduk bersila atas sofa, main game kan, tengah main game. Tiba-tiba ada tangan kat bahu. So, saya tengok kejap dan saya recognize tangan tu adalah tangan mak saya. Kata Zalina, tangan mak saya. And then, saya pun main game lah. Cakap, Mama tak tidur lagi. Saya cakap tau, Mama tak tidur lagi. And then the hand, tangan tu masih dekat situ. Main lagi. Suddenly Casey, bulu rumah meremang tau. Kenapa tiba-tiba aku rasa meremang So saya pun main lah. Just buat bodoh lah. Mungkin ini hanya perasaan kan. Continue main. Habis tangan tu masih kat situ tau. Tak jawab. Mama tak tidur lagi. Pegang. Lama tau. And then suddenly saya rasa macam ada orang bernafas betul-betul dekat sebelah telinga. Waktu tu, Mama! Saya toleh dengan perasaan terperanjat kan. Saya kata, Mama! Saya toleh belakang. Tangan tu dah tak ada dah lepas tu. Belakang saya tak ada orang. My living room, lampu buka, dapur gelap, bilik semua dah tutup pintu. Siapa yang pegang bahu saya Casey? So game tu masih tengah main ni. Saya terus matikan, saya exit the game, masuk bilik, saya tidur. Exactly sama Casey. Okay, itu yang pertama. Itu yang kisah yang seram lah. Satu lagi respon kepada cerita tentang pegang bahu tu. Ini dia tajuk dia Anjat Kakak. Ini dia kata saja Casey nak share dekat Casey. Ini yang lucu lah. Casey boleh panggil Kak Big lah. I was in the office pukul 9.19 tadi. 9 pagi lah. 9 pagi tadi dekat office. Tengah dengar Malam Seram. YouTube semalam Casey live kan. Memang selalu Kak Big dengar time office dekat office. Sebab tak boleh tahan mata nak dengar live bila waktu malam tu lah. Jadi akan dengar pada besok pagi. Betul-betul tengah dengar yang budak Sungai Besi tu belajar, tiba-tiba ada tangan kat bahu dia and she thought it was a mum kan. Macam tu lah kan. Tengah dengar khusyuk ni sambil kerja kan, tengah dengar, imagine lah tiba-tiba tangan kat situ. Tiba-tiba I rasa macam ada orang approaching tau, macam orang pelan-pelan menghampiri dan ada orang tap my right shoulder. Apa lagi kakak ni tengah dengar ni terpekik lah. Terperanjat. My auditor pun terperanjat bila I pekik. Kuat Casey. Dia minta, dia kata, asal ni kak? Ya Allah, kau ni terpanjatkan aku lah. Kenapa? Dia cakap, Kak, sorry kak, boleh pinjam mouse? Saya lupa bawa mouse. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, kisah berikut ini yang saya nak bacakan datang daripada seorang isteri yang mana ingin dikenali dengan nama mana tadi kejap. Okey. Adlin Adlin bukan nama sebenar. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey boleh gunakan nama Adlin, bukan nama sebenar. Berkenaan dengan pengalaman yang saya nak kongsi dengan Casey dan semua para penonton Malam Seram. Benda ni boleh berlaku dekat saya, maknanya benda ni boleh berlaku dekat sesiapa jua. Jadi saya nak berikan sedikit pengalaman saya lah. Saya nak share dekat Casey dan semua.
supaya ia dapat dijadikan sebagai satu iktibar untuk kita bersama. Okey. Jadi begini pengalamannya. Tajuk cerita saya tak nak cakap dulu. Saya teruskan dengan kisah daripada Kak Lin. Jom. Okey, kata Kak Lin, pengalamannya berkenaan dengan yang ada melibatkan suami lah. Suami kakak ni seorang yang baik. Suami yang baik, tak pernah lepas tanggungjawab. Suami yang taat pada isteri. Boleh dikatakan suami kakak ni memang kalau dari segi responsibility, tanggungjawab dia memang A+. Dan dia memang tak suka campur orang-orang yang suka melihat perempuan lain seperti kawan-kawan di tempat kerja. Dipendekkan cerita Casey, walaupun suami kita macam tu, tapi datang pula anasir-anasir yang tidak baik. Casey tahu tak, kakak sekarang dah berpisah, kata Kak Alin dah berpisah dengan suami. Tapi kakak tahu bukan salah suami. Sampai sekarang kakak tahu bukan salah suami. Orang akan cakap bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi. Tapi zaman sekarang ni, sihir boleh membuat orang yang taat dan setia, yang bertanggungjawab menjadi seseorang yang anda sendiri tak kenal. Itu apa yang berlaku pada suami kakak. Ada seorang kenalan ni lah. Kenalan kakak cakap. Kakak kenal, suami kenal. Dia telah merampas suami kakak daripada kakak. Cara dia buat senang, dengan cara halus. So, mula-mula dia dengan kakak rapat, kan? Kita rapat dan tak nak cakap lah apa yang kita buat sama. Tapi dipendekkan cerita, I just want to share my story supaya semua dapat berwaspada. Satu ni, suami kakak ni, dia walaupun dia seorang yang bertanggungjawab yang baik, dia memang tak percaya kalau kakak cakap tentang benda-benda tahyul ni, ataupun kalau tak tahyul, benda-benda yang berkaitan dengan makhluk gaib, jin lah, cerita seram lah. He's not a believer. Tapi hairan, kakak cakap, abang ni solat tapi abang tak percaya ke hantu-hantu? Abang percayalah, tapi tak boleh berlaku punya lah. Susah sangat manusia nak nampak hantu. Yang nampak, yang cakap nampak semua bohong. Yang orang kena sihir ni semua actually boleh dielakkan. Macam tu lah my suami ni. Tak tahu bagaimana kakak nak explain lagi tentang pendirian dia terhadap benda-benda mistik ni. So, kenalan kakak, balik pada kisah kenalan kakak ni. Kenalan kakak ni, dia kerap datang rumah. Dan kadang-kadang bila dia datang, nanti suami ada rumah. So, lama-kelamaan Casey, dia telah pun pancing suami kakak dengan kebaikan kami berdua. Kami terima dia dengan hati terbuka, datang sebagai tetamu lah, sebagai kawan datang. Datang dia kata, ni datanglah, aku nak datang rumah korang ni, aku ada masak sedap ni. Yelah, kau tahulah aku kat rumah ni seorang. Dia seorang dia nak cakap ibu tunggal, dia tak ada anak. Dia ada suami, pernah ada suami, dah berpisah dengan suami. So dia hidup seorang. So datanglah, nanti dia masak kat rumah, dia datang rumah kakak makan. Mula-mula kakak rasa makanan dia tak ada apa-apa. Mula-mula okey, niat dia memang baik nak makan bersama-sama, kakak makan. Nanti kadang cakap, tak payahlah hari ni aku masak. Dia datang, nanti dia makan dengan kakak, dengan suami. Kita dah really very close. Lama-kelamaan kan, dia mulalah datang bawa makanan. Tapi nanti dia cakap, sebab dia tahu kakak ni tak boleh makan pedas. Kalau makan pedas nanti sakit perut. So dia kata, aku masak ni, ni aku dah masak tau. Sorry lah, aku tak sempat nak join korang. Yang ni aku masak tak pedas untuk engkau. Yang ni untuk ni Rahmat. Untuk Rahmat, bukan nama sebenar, saya gunakan contoh lah. Kata, ini untuk Rahmat, yang ni pedas. Aku dah letak cili padi dah, sebab suami kakak memang suka makan pedas. So okey, tak fikir apa-apa. Datang lagi, setiap kali datang dia ada lauk berbeza. Untuk kakak ada je alasan. So kakak punya suami makan. And then satu kali tu, bila dia tak hantar lauk, suami kakak balik kerja ni, kakak dah masak ni. Dia buka periuk, dia tengok, dia jalan masuk bilik, ambil tuala, mandi, duduk, terus duduk kat ruang tamu. Kakak cakap, abang tak makan? Tak ada selera lah.
Kenapa pula So kakak rasa pelik lah. Kemudian keesokan harinya sama juga. Kakak masak dia tak makan. Tapi setiap kali si kawan kakak ni hantar makan, kawan kita ni hantar makan, nanti dia tahu tau. Dia buka aja, dia senyum, nanti dia makan. So lama kelamaan kakak dah nampak tanda-tandanya. But I choose not to believe. Takkanlah kawan aku nak buat aku macam ni. Kita kawan, makan bersama. So lama kelamaan Casey, that trust yang kita ada, kakak sepatutnya mendengar firasat kakak sebagai seorang isteri yang mana kakak telah tolak tepi. So lama kelamaan dia pun makan suami kakak. Casey bayangkan, kakak dapat tahu memang sedih tapi kakak kena maintain. Suami kakak mula pergi rumah dia untuk makan. Yes, pergi rumah dia untuk makan Casey. Bayangkan, dia balik tak makan. Kemudian nanti pergi rumah dia makan. Kadang-kadang dia hantar dekat kerja suami, balik tak makan. Macam mana kakak tahu? Kakak pernah telefon office. Sebab telefon handphone dia tak jawab, telefon office, ada kawan dia jawab, mana Rahmat? Oh, Abang Rahmat tengah makan lah. Tengah makan? Makan apa? Makanlah, kata bawa bekal. Kakak tak bungkuskan dia bekal ke si? So siapa yang bawakan dia bekal kalau bukan si dek tu? Lama kelamaan suami kakak dah berjauhan dari kakak, dah renggang. Nanti malam-malam tengah tidur dia bangun, tiba-tiba dia tidur kat luar ruang tamu. Pelik kan? So benda ni berlarutan sampai kakak tahu kakak dah tak boleh selamatkan rumah tangga. Dan akhirnya Casey seperti yang kakak jangkakan lah. Suami minta berpisah sebab katanya dia dah tak ada perasaan dekat kakak. Sedih, tapi apa nak buat. Dan sekarang ni dia bersama dengan si date tu yang kakak sebutkan dulu sebagai kawan rapat, kenalan rapat. Dekat sosial media tak boleh bohong Casey. Kita kan nak show off, itu lumrah manusia hidup sekarang. When we talk about McDonald's combo meals, we talk about savory meat, golden fries, and your favorite drink. Now, the combo meals just got crispy, juicy, and tender with the new crispy chicken sandwich combo. And you have to try it. Get a classic or spicy crispy chicken sandwich with medium fries and a medium soft drink like Sprite for only $6. Promotion pricing may be lower than meal pricing. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. The holidays are here, and this year, there's no better way to share the magic of the season than with a festive bouquet from 1-800-Flowers.com. 1-800-Flowers has holiday bouquets guaranteed to make everyone on your list smile. Right now, you can get 24 holiday light roses for just $39.99. Send a Merry Christmas with 1-800-Flowers. To get 24 holiday light roses for just $39.99, visit 1-800-Flowers.com/tunein. That's 1-800-Flowers.com/tunein. Ada ni petik gambar. Kadang-kadang niat nak share je. Yelah. So, ada suami baru, petik gambar. Nikah, petik gambar. Nampak? Hati sedih. Tapi kakak tahu jodoh kakak sampai kat situ. Apa nak buat? Pada semua kaum isteri dan para wanita, sebaik mana pun suami kita, kalau datang syaitani rajim, ganas kakak ni macam perempuan tu, memang tak selamat lah hidup kita. Sebab tu nenek moyang kita selalu cakap, buat baik berpada-pada. Kerana kita ni terlampau sangat terbuka untuk dia datang, masuk ke alam rumah tangga kita. Dari situlah pelan-pelan dia telah pun menguasai rumah tangga kita. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Baik, kita akan sambung dengan lagi beberapa kisah sebentar nanti. Saya nak ucapkan terima kasih pada yang sedang menonton Malam Seram. Bertemankan saya Casey yang dibawakan khas untuk anda ditajuk oleh #Team Mirza Fai.
Assalamualaikum dan selamat malam kepada Casey dan pendengar-pendengar Malam Seram. Saya Leha dari tim Izafai. Okey, topik pada malam ini adalah tentang valuation, iaitu penilaian. Okey, actually bila kita jumpa klien, mereka selalu tanya kita dua soalan. Soalan pertama, berapa harga rumah saya? Soalan kedua, berapa valuation rumah saya? Okey, harga rumah bergantung kepada beberapa faktor seperti rumah anda berusia berapa tahun, tingkat berapa, facing di mana, renovation rumah anda, di kawasan dekat MRT ataupun shopping mall dan macam-macam lagi. Valuation HDB pun bergantung kepada beberapa faktor yang telah saya disebutkan tadi. Tiada siapa yang boleh tahu berapa valuation rumah anda sebelum anda menjual rumah anda. Anda cuma boleh tahu apabila pembeli dah beli rumah anda, lepas tu dia submit valuation request kat HDB. Baru boleh tahulah. Okey, satu contoh yang kami boleh berikan adalah satu rumah BTO 5 bilik yang kami menjual di Yishun pada bulan lepas. Kami menjual pada harga RM640,000. RM640,000 ni adalah harga tertinggi di dalam kawasan tu. Tapi valuation rumah mereka adalah RM600,000. Jadi pembeli terpaksa keluarkan cash sebanyak RM40,000 untuk membeli rumah itu. Dan penjual tu mengauk keuntungan sebanyak RM210,000. Bayangkan RM210,000 keuntungan dia, banyak tu. Lagi satu contoh yang kita boleh berikan adalah rumah 4 bilik di Ket Hong. Harganya adalah kita menjual pada harga RM530,000. Tapi valuation dia adalah RM500,000. Jadi pembeli terpaksa keluarkan cash RM30,000 untuk membeli rumah pelanggan kami. Jadi harga rumah adalah pada paras tertinggi buat masa sekarang. Kami ada ramai pelanggan yang mengambil kesempatan untuk menjual rumah dan mengauk keuntungan. Harga rumah mungkin akan jatuh pada masa hadapan. Sebab tu ramai pelanggan kami mengambil kesempatan untuk menjual rumah pada masa sekarang ni sebelum harga jatuh. Jadi pada pelanggan yang hendak tahu jikalau rumah anda mendatangkan hasil ataupun kerugian, anda boleh kontak tim Izafai dan kami akan menilai dulu situasi anda. Ada rumah yang dijual tidak mendatangkan untung. Malahan jikalau anda masih duduk di rumah yang sama, anda akan rugi lagi banyak pada masa hadapan. Kami akan analyse situation anda dulu untuk menasihatkanlah anda untuk menjual rumah ataupun tidak. Okeylah, itu Casey. Itu saja yang Leha nak sampaikan pada malam ini. Kalau para pendengar ada apa-apa soalan sekalipun, bolehlah kontak Miza ataupun Fai di talian yang akan diberikan oleh Casey. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam semua. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Seterusnya, saya ada lagi beberapa kisah lah tentang suami, jodoh suami ini. Seperti kisah berikut ini dengan tajuknya Disihir oleh suami orang, isteri orang, nenek orang. Kau? Disihir, maknanya pengirim ni disihir oleh suami orang, dia juga disihir oleh isteri dan juga nenek orang. Jadi Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Casey boleh panggil saya Nur. Saya ingin berkongsi kejadian yang terjadi pada saya satu ketika dulu. Pengalaman gelap dan menyeksakan dan membuat saya terkesan sehingga hari ini. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey. Nama Nur kan? Saya adalah seorang janda yang mempunyai 3 orang anak, Casey. Alhamdulillah, saya ada keluarga yang sangat suportif. Anak-anak diberi kehidupan yang lengkap dan cukup, dan kami semua bekerjasama untuk make sure, pastikan
Mereka tak rasa kehidupan mereka semua lain daripada orang lain. Saya pernah bertunang dulu, tapi kerana seorang ahli keluarga sebelah lelaki merasakan saya tidak layak untuk bersamanya kerana dia bujang dan bekerja dengan satu government body di Singapura. Jadi dia ni sepatutnya bersama dengan seorang wanita yang bujang lah. Menurut keluarganya, anak aku bujang, buat apa anak aku nak kahwin dengan engkau, janda 3 anak? Buat apa? Engkau tu dah beranak 3. Anak aku hanya sesuai berkahwin dengan yang bujang juga, yang dara. Jadi oleh kerana itu, hubungan kami putus. Dan putus pun bukan kerana kami nak putuskan. Kami berdua ni cuba sedaya upaya untuk kekal bersama. Tapi putus juga kerana tewas disihir. Cerita itu lain kali saya ceritakanlah. Dan kerana kejadian itu, saya choose to stay single and fokus untuk besarkan anak-anak saya saja. Kehidupan harian saya sangat simple, Casey. Kerja, balik dan kelas agama. Nak dijadikan cerita, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Pada dasarnya bila Casey tengok, everything is normal, Casey. About this guy yang baru kenal. Bukan tunang saya sebelum ni, Casey. Yang ni another guy. Dari apa dia kata, seorang bujang dengan kerjaya yang bagus, stable and have everything in life. Tapi hati saya merasakan sesuatu yang dia sembunyikan. But I just tak boleh faham apa benda yang tak kena. Dia nampak normal, dia nampak memang the right man for me. You know, berkerjaya, seorang yang baik. Tapi dalam hati ni, ada satu aja benda tak kena, which I'm still, masih lagi saya nak cari apakah benda yang tak kena dengan lelaki ni. So anytime saya call dia atau message, dia akan reply, Casey. Dia akan ambil saya, jemput saya balik kerja, pergi makan almost every single day. Semua dia buat. Sampaikan satu hari, anak saya masuk hospital, dia tukarkan ward anak saya to private ward sebab dia nak anak saya dapat rest yang secukupnya tanpa sebarang gangguan. Pada masa tu juga, dia jumpa ibu bapa saya, dia even bawa saya jumpa nenek dia. So saya thought all this was good. Baiknya. Dah lah aku kerja, balik kerja dia ambil. Anak aku sakit, dia turun kat hospital. Dia marah, dia kata, kenapa you letak anak you dekat ward ni? Dia kena berehat dekat ward private. Until one day, saya terima panggilan daripada siapa agak-agak, Casey? One day, saya terima panggilan daripada isteri dia. Yes, his wife. Masa tu dia di rumah dan sedang makan dengan ibu dan ayah saya. Saya tak nak kecohkan keadaan, saya tunggu dia habis makan dan saya ajak dia pergi kedai. Saya bawa dia pergi hujung blok dan tell him everything. Dia hanya mampu senyap, Casey. Bila saya cakap dekat dia, you know what? I ingatkan you baik sangat untuk I. Tapi dah macam cerita filem 80-an kan? So saya terperanjat. Dan bila saya cakap dekat dia, saya luahkan apa yang berlaku, isteri dia telefon, dia hanya mampu senyap, Casey. Saya putuskan segalanya dan walk off, tinggalkan dia macam tu. Hati saya memang sakit. Memang sakit, memang pedih. The right man, sungguh baik, bertanggungjawab, caring for my anak-anak. Dan tiba-tiba that phone call membuat saya rasa betrayed tau. Macam saya terus daripada sayang dia more than 100% bertukar menjadi benci dia tahap tak tahulah apa. Dia telah pun mencemarkan cinta saya dekat dia yang ikhlas. Satu malam saya bangun, tak tahu kenapa saya rasa rindu sangat. Saya rasa macam nak gila kalau saya tak dapat dengar suara dia. This is true, Casey. Tengah tidur, bangun aja teringat dia, Casey. Dia macam, saya nak call ni, nak call, ambil telefon, dah pegang dah phone ni, nak call. Tak, cannot. Dia dah beristeri, aku tak boleh ganggu dia. Saya unblock call dia. Peliknya bunyi ring tu satu kali. Bayangkan saya unblock mula-mula block kan, saya unblock. Peliknya bunyi ring tu satu kali dan dia terus angkat. Yes, dia macam expecting me to call him, no? Sebab saya dah block dia dah.
Dalam malam tu juga bermula kehidupan saya yang gelap dan penyiksaan dalam hidup saya, Casey. You know what? Saya tak boleh fokus dekat kerja. Saya nak sentiasa di samping dia. Yes. Saya nak sentiasa di samping dia. Saya asyik teringatkan dia. Pergi kerja duduk mengelamun. Bos kasih kerja, kerja tak siap. Duduk mengelamun. Nak call dia tak nak nak call dia tak nak Block, unblock. Block, unblock. Macam gitu, Casey, gila bayang. Sebenarnya saya dah rasa tersiksa sangat. Saya tak dapat luahkan apa yang saya rasa dalam hati. Mulut saya macam terkunci dan apa yang saya nak adalah dia. Itu saja. I want him. Tu je lah. Dan saya dah selepas tu, bila dah mengelamun, duduk termenung, jangan cakap kerja, saya terbengkalai ke si. Solat pun saya dah terbiarkan. Masuk solat, saya diam, duduk, teringatkan dia. Saya tak pergi belajar agama. Anak-anak pun saya abaikan. Cuma saya ingatkan dia. Dan saya harap dia ada depan mata saya. Eventually dia bawa saya pergi rumah nenek dia. Nenek dia suruh kita nikah. Nikah dekat mana? Bukan kat Singapura ke si? Nikah lah, pergi dekat seberang. Pergi seberang laut tu pergi nikah. Sampai dia selesaikan masalah dia, pergi nikah kat sana dulu. Dekat Singapura dia akan settle masalah dia dengan